Salam dan hai kepada semua pencatur. Hari ini kita nak tengok satu serangan yang sangat padu dibuat oleh bekas juara dunia. Bekas juara dunia iaitu GM Magnus Carlsen menentang GM Jan Christoph Duda yang dimainkan pada tahun 2021. Baik, let's go. Kat sini, Magnus mainkan putih, dia gerakkan pawn pergi ke D4, dibalas dengan knight F6 oleh Duda. Seterusnya C4, E6, knight C3 dan seterusnya D5. Kita ada kat sini Queen's Gambit decline dan Carlsen mainkan exchange variation dengan pawn C makan pawn D5, diikuti dengan knight makan pawn D5 dan seterusnya naik ke F3. Baik, permainan diteruskan dengan pawn pergi ke C5. Kita ada pawn ke E3 dan pertukaran pawn sekali lagi dengan pawn C makan pawn D4, pawn E makan pawn D4 dan seterusnya knight makan knight C3, pawn B makan knight C3 dan queen C7 serang pawn yang berada di C3. Tapi kat sini Magnus tak kawal pawn-pawn tu, dia gerakkan rook dia pergi ke B1. Kenapa dia bagi free pawn? Baik, kat sini kita tengok kalau queen makan pawn di C3 buat check, Carlsen akan letakkan dia punya bishop di D2 serang queen, dan kalau queen larikan diri balik contohnya queen ke C7, kita ada bishop pergi ke B5 check sekali lagi. Dan korang dapat tengok kat sini idea Carlsen bagi free pawn di C3 ni adalah untuk cuba keluarkan dia punya buah minor piece dan juga piece-piece lain ni secepat yang boleh, secepat yang mungkin. Dan kalau korang bandingkan dengan hitam, tengok dia punya dua bishop dan juga knight semuanya belum keluar lagi, sedikit lambat kat situ. Jadi inilah apa yang dirancang dengan rook pergi ke B1, tapi kat sini Duda tak makan lah. Of course dia tahu, dia gerakkan knight pergi ke D7. Baik, game disambung dengan bishop ke D3 dan kat sinilah barulah Duda makan pawn tu dengan queen makan pawn C3 check. Kita ada king lari ke F1. Seterusnya kat sini kita ada bishop pergi ke E7 dan H4 dimainkan oleh Carlsen. Ini sebenarnya merupakan satu variasi ataupun satu line yang sudah semestinya disediakan oleh GM Magnus Carlsen kat sini. Kita dapat tengok king F1 selamat, tak ada masalah, dan dia akan cuba untuk serang di king side. Dan kalau king hitam cuba untuk castling di queen side, semestinya rook di B1 tu akan cuba untuk serang di queen side. Jadi kat sini GM Duda cuba untuk castling king side. Kita ada king 0-0 kat sini. Seterusnya rook pergi ke H3, cuba untuk keluar ke G3 dan letak tekanan ke atas king hitam. Kita ada knight F6 dan ini sebenarnya satu move yang kurang bagus sebab membenarkan knight Carlsen untuk melompat knight pergi ke E5, satu tempat yang bagus untuk knight. Kat sini queen A5 dimainkan. Seterusnya rook pergi ke G3 dengan idea untuk letakkan bishop ke H6 dan seterusnya makan pawn di G7. Jadi kat sini king ke H8 terpaksa dimainkan oleh Duda dan kita ada bishop ke G5. Ini adalah serangan yang berbahaya sebab bishop tu kalau dia berjaya makan knight dah tak dapat kawal petak di H5. Jadi bila petak H5 tak ada orang kawal, queen boleh datang ke H5 dan ada satu benda yang bahaya boleh dilakukan oleh putih. Tak nampak kan? Of course, jangan risau. Saya pun tak nampak. Jadi, saya tunjukkan satu gerakan contoh kat sini. Sebagai contoh, kalaulah hitam mainkan gerakan sia-sia sebagai contoh pawn ke B6. Baik, kat sini putih boleh buat serangan dengan pertama sekali bishop makan knight di F6, hilangkan kawalan di H5. Bishop makan balik bishop di F6 dan seterusnya queen boleh pergi ke H5 dengan idea untuk buat queen makan pawn H7 checkmate. Jadi kat sini ada dua cara untuk hitam defend. Yang pertama, pawn tolak ke H6 dan yang kedua, pawn tolak ke G6. Mari kita kaji dua-dua ni. Kalau hitam mainkan pawn tolak ke H6, satu lagi gerakan bagus boleh dibuat oleh Carlsen ialah dengan rook pergi ke G6 dengan idea untuk makan pawn di H6 dan seterusnya membuat checkmate macam ni. Kat sini, kalau hitam pawn makan rook di G6, semestinya queen akan makan pawn G6 dengan idea untuk masuk ke H7 checkmate, tak dapat nak halang. Okey, jadi kat sini selepas rook pergi ke G6, kalau hitam cuba untuk kawal pawn di H6 ni sebagai contoh, dia punya queen letak di D2, cuba untuk kawal pawn macam ni. Kat sini putih boleh buat sacrifice sekali lagi dengan rook makan bishop di F6. Dan selepas pawn G makan rook F6, kita ada rook pergi ke D1 serang queen. Kalau queen lari ke tempat lain, tak kawal pawn H6 ni, memang innalillah lah, queen boleh makan pawn dan seterusnya checkmate di H7. Jadi kat sini queen kena pergi ke F4 untuk kawal pawn tu, tetapi pawn G3 boleh ditolak. Kat sini serang queen dan kita dapat tengok queen tak ada tempat untuk lari, melainkan queen makan pawn di D4. Dan lepas dia makan queen tu memang habislah, queen boleh makan pawn H6 check, paksa king pergi ke G8 dan selepas itu queen H7 checkmate.
Okey, kita kembali ke sini selepas queen H5. Kat sini, kalau hitam cuba untuk defend dengan tolak pawn pergi ke G6 pula, ini lagi teruk. Sebab apa? Sebab bishop boleh sacrifice kat sini dengan bishop makan pawn di G6. Dengan idea untuk queen makan pawn di H7 checkmate. Jadi kat sini, pawn F terpaksa makan bishop di G6, tapi kita ada knight makan pawn di G6 check. Semestinya pawn tak boleh makan sebab ada open check kat situ. Jadi kat sini king terpaksa keluar. Contohnya ke G7, kita ada knight makan rook di F8. Open check kat situ, king makan knight F8 dan seterusnya queen makan pawn H7 dengan idea untuk letakkan rook di G8 tak dapat dihalang checkmate macam ni. Jadi kita kembali ke sini selepas bishop ke G5. Of course duda dah nampak. Jadi dia cuba untuk serang bishop dengan tolakan pawn ke H6, tapi kat sini Magnus Carlsen tak makan knight di F6. Dia buat satu lagi move bagus dengan bishop makan pawn di H6. Duda terima sacrifice ni dengan pawn makan bishop di H6 dan kita ada queen ke F3 dan kat sini terus Duda menyerah, kalah dan resign. Kenapa? Ideanya adalah untuk Magnus pergi queen pergi ke F4 dan seterusnya makan pawn di H6. Idea yang sangat simple tapi tak dapat dihalang. Okey, macam mana kita tengok kat sini kalau knight cuba pergi ke G8, cuba untuk defend pawn di H6. Kat sini satu move bagus boleh dimainkan oleh Magnus Carlsen. Baik, korang boleh pause ni kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Sementara korang fikir, saya nak bagi tahu yang selepas bulan puasa, Access Academy kembali aktif dengan kita punya tournament online untuk pelajar sekolah. Jadi, kita akan buat tournament Fiesta yang raya-raya pada hari Khamis. Main, menang, dapat duit raya, happy. Jadi, segala info boleh baca dalam description dekat bawah. Baik, apakah jawapannya kat sini? Jawapannya adalah queen sacrifice, queen makan pawn di F7 dengan idea untuk queen checkmate di G7 ataupun H7. Jadi, kat sini, rook terpaksa makan queen F7 dan selepas itu, knight makan rook di F7. Ini adalah checkmate. Jadi ini yang dah nampak, sebab itu dia resign. Satu serangan yang padu oleh bekas juara dunia. Bekas je nama dia tapi memang power.